Okay, diagram 1 shows a rectangular plank. Papan, ni papan berbentuk apa ni? Rectangular. Ni bentuk sini. Ini boleh jawab ke soalan ni? Dia susah sikit lah. Dia tak susah banyak, dia susah sikit. Pak Ali want to cut the plank into 2 triangular plank. So dia belah dua. So kita belah macam ni. Jadi dua segitiga dia kata. 2 triangular plank. The perimeter of each triangular plank is 24. So macam mana nak buat ni? Dia kata setiap satu kan? Setiap satu sama dengan 24. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? 4Y. Copat. 4Y. 3Y. Ni 3Y. Ini X. Sini pun X. Sini 3Y. Dia nak belah dua. So dia kata setiap segitiga tu sama dengan 24. So ini tambah dengan ni, tambah dengan yang mana satu lagi? 4Y sama tambah dengan 2X. Kan? Betul tak? Dia kata the measurement longest side is X plus Y. Sini dia kata, calculate the area of the plank. So macam mana kita nak buat ni? Dia punya ni adalah simultaneous, kita tahu. So kita kena cari dua equation dulu, baru kita dapat. So equation yang pertama apa dia? Yang 24 tadi macam mana nak buat? 6Y tambah 2X ke? Bukan 6Y ke? 4Y lah. 4Y kan? 4Y tambah dengan 2X. Tambah dengan 24. Dapat ke tak tu? 2X tu? Dapat. Dapat kan? Ini dia. Dia kata ini. So kita tambah lah jadilah 4Y. Ini tambah dengan ini, tambah dengan ini. So akan jadi 4Y tambah dengan 2X, 24. Ini baru satu. Okey, satu lagi apa lagi yang kita dapat? Cikgu kecilkan dululah bagi cantik sikit. Nanti senang nak buat. Jadi bahagi dengan 2Y tambah dengan X tambah dengan 12. So kita jadikan dia dalam bentuk X lah, senang sikit. Nanti terus kita masuk sahaja. 12 tolak 2Y. Okey, ini baru satu. Satu lagi macam mana nak buat? Satu lagi apa dia punya? Kita boleh pakai apa? Kita boleh pakai teorem Pythagoras yang menggunakan ini. Sekejap, kita padam ini, kita buat teorem Pythagoras. Kita ambil dua ni. Kita ambil dua benda ni, kita jadikan teorem Pythagoras, dapat benda ni. Lepas tu kita samakan dengan X tambah Y tadi. So kita boleh buat teorem Pythagoras jadi berapa? X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2. Lepas tu kita punca, kita akan dapat sama dengan apa tadi? X tambah dengan Y. Ini yang kedua. Ini kena tahu Ini bahaya juga ni. Takut ramai yang tak nampak. So tadi dia bagi yang tu X tambah Y. Satu lagi kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan yang ini. Itu satu lagi. So kita boleh cantikkan sikit. Nak cantikkan ke masukkan terus. Kita cantikkanlah, kita menjadi X kuasa 2 dekat sini. Jadi kuasa 2 jadi X kuasa 2 tambah berapa? 9 Y kuasa 2. Y kuasa 2. Okay, ini kita dah ada, tak payah nak tukar lagi. So kita masukkan dia terus, senang. Boleh tak? Masuk je terus. Cikgu besar sikit, kita ambilkan satu dalam dua, kita masukkan. Ini X kita dah ada. Kita masukkan dalam sini, X kat bawah So kita akan dapat berapa ni? 12 tolak 2Y kuasa 2 tambah 9Y kuasa 2 sama dengan ini expand jadi berapa ni? X kuasa 2 tambah 2XY tambah dengan Y kuasa 2. Kamu selesailah nanti kamu dapat jawapan. So lagi apa lagi boleh dapat? Senang buat ni, kita expand yang sini pula. Boleh. Ini 2, 12, 1, 4, 4 2, 4, 4 negatif 48Y tambah 4Y kuasa 2 tambah 9Y kuasa 2. Yang ni cikgu masukkan baliklah semula. Boleh? Yang ni salin baliklah. Lepas tu kita nak buat apa ni? Kita selesaikan je. Kita cari. Kita boleh dapat jawapan nanti. Kamu selesaikan yang ni, nanti kamu akan dapat berapa? Betul kan cikgu buat ni? Betul kan? Cikgu, kenapa X tu tak masukkan 12 tolak 2? Ya Allah subhanallah, terlupa. Sorry. Masukkan sini juga. Terpening dalam kepala. So yang ni masukkan X dekat sini, 12 tolak 2Y kuasa 2 tambah dengan 12 tolak 2Y Y tambah Y kuasa 2. Okay, nanti kamu kembangkan. Betul kan tuan? Masukkan semua. Nanti kamu akan dapat berapa dia punya equation dia. Cikgu cantikkan jadi 12 2Y kuasa 2 tolak 24Y sama dengan kosong. Betul? Betul ke tak?
Ke tak tahu? Ke tak buat? So cikgu kecilkan, jadi jangan tekan kalkulator terus, nanti jadi salah. Kita kecilkan dulu kalau boleh. Nak keluarkan berapa ni? 12 kita keluar. 12. Kita keluarkan berapa ni? Allahu Akbar. Keluarkan 12Y. 12. Itu jadi Y. Tolak 2. Y tolak. So ini 12Y sama dengan kosong, Y sama dengan 2. 2. Lepas itu masukkan Y sama dengan 2. Kosong tadi tak bolehlah masuk sebab dia ada 2 sebenarnya. Y yang ini sama dengan kosong 1. Dia ada 2 sebenarnya. Tapi kosong tak mungkin lah kan, panjang dia kosong. So kita boleh cancel siap-siap. Kita masukkan dalam equation yang mana satu nak masukkan ni. Masuk dalam ni, dalam satu lah. Masuk dalam satu tadi, yang ni masukkan dalam sini. Jadi berapa ni? X sama dengan 12 tolak 2. Ya Allah, apa tu? 8. Okey, soalan dia. Dia nak apa tadi? Boleh dapat tak yang tu? Kita dapat X dengan Y dia dah. Lepas tu dia nak apa? Calculate the area. So area. Area panjang darat lebar. So masukkan dalam nilai 3Y. Y berapa tadi? Y sama dengan 2. Lagi tarap dengan 8. 8. X dia 8. So 32, 6, 68, 48. So jawapan dia 48 cm square. Boleh? Boleh? Boleh. Kan, tak ada masalah kot. Cuma nak create dia punya equation yang atas tu je kena hati-hati sikit. Dia kena pandai sikit yang tu. Kena guna untuk apa yang kamu ada dekat situ. Okay, diagram 2 show the number of hours of overtime job done by the workers in the factory for the first 3 months of year. So bermaksud dekat sini, ini adalah topik apa ni? Ini topik apa ni? Ini topik statistik. So statistik kena tengoklah apa yang dia nak. Number of the most workers. So macam ni berapa? Yang paling most workers berapa? Ini number, ini masa. Yang ni bilangan. Dia nak yang mana? Most of the workers. So dekat mana? Ambil yang sini kan? So berapa jawapan dia? Kita nak bagi 100.5 sampai 150.5. Kalau dia tanya class mode, kita boleh jawab macam ni. Tapi sekarang dia tak ada cakap class mode kan? So kita kena cari apa? Dia punya titik tengah. Boleh tak cari titik tengah dia? Sebab dekat sini kalau dia ada sebut dekat sini model class, kita kena jawab macam ni. Model class kena macam ni lah. Tapi sekarang dia tak sebut model class, kita kena cari titik tengah dia. So 105 tambah dengan 150.5, kita bahagi dengan 2 dapat 125.5. So ini jawapan dia. Boleh? Okay, bila soalan statistik, kita dah tahu dah. Dia akan cari median ataupun third quartile ataupun first quartile. Kita kena tahu lah benda tu sebab dah biasa kita tengok. So kita try jawab dulu nombor 2, average number of hours of overtime job done by the worker. So yang ni kena pakai apa ni? Kena buat apa ni? Kena buat cari dia punya mean. Mean macam nak buat? Berapa nak darab dulu mula ni? Kalau tak nampak, ini kita tak apa nampak kan? Ini berapa? Ini tampaklah, ini adalah 10. Ini adalah 40. Yang ni adalah 10. Yang ni adalah 30. Ini berapa ni? Ini 20. Kita nampak dah tu. Kalau cikgu lah, cikgu akan lukis dia punya table tu. Nampak senang sikit. Kita nak nampak. So kita cikgu buat dulu je 150.5 sampai 105. Dia sebenarnya datangnya daripada table ni. Ada orang tak nampak pula kan? Buat je table contoh. Sini sampai 150.5. Sini berapa ni? 150.5 sampai 200.5. Lagi dua lagi 200.5 sampai 250.5. Last one berapa? 250.5 sampai 300.5. Dia sebenarnya macam ni. Kan kita cari kan, ini dia punya ni lah, dia punya ni X dia. So kita boleh cari nilai X dia. X dia adalah titik tengah kan. So kita boleh buat. Sebenarnya ni adalah apa? 75.5. Sini 125. Yang ni satu berapa ni? 175.5. Yang ni berapa? 225.5. Allah. Okey. Last sekali 275.5. Okey, frekuensi dekat sebelah sini. Kita buat macam biasa sebab kita tahu dekat soalan ni nanti dia akan tanya satu benda yang ni, nampak ni. 50% bermaksud tengah-tengah, kita kena buat median. Faham tak? Dia memang ada soalan ni. Sebelum ni ada kita jumpa 70%, maknanya dia kuartal 3. Maksudnya macam tu. Kita kena sedialah. Kita nak buat benda ni. So kita kena tahu benda ni. So frekuensi berapa tadi? 10, 40, 10, 30 dengan 20. Kita siapkan terus kumulatif frekuensi kita. Berapa? 10, 10 campur 40, 50, 50, 60, 60, 90, 90, 110. Okay, soalan nak average. So macam nak buat? Ambil X darab dengan frekuensi, betul?
So kita darab saja, kita buat 75.5 darab dengan 10. Lagi tambah dengan 125.5 darab dengan 40. Tambah dengan 175.5 darab dengan 10. Tambah dengan 225.5 darab dengan 30. Lagi satu lagi. Berapa? Tambah dengan 275.5 darab dengan 20. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 110. Nanti kamu akan dapat jawapan. Jawapan dia berapa? 180.045. Bolehlah, tak kisahlah macam mana pun, lebih kurang je. So ini dia punya mean. Cikgu buat mean macam ni. Boleh. Itu mean ataupun average. Dan kita tahu soalan ni mesti dia akan tanya berkaitan dengan median ataupun kuartile lepas tu. Memang biasa. Memang soalan B ni memang tanya pasal tu. Kita dah siapkan satu table untuk mudahkan kita. So kita tengok median dekat mana. Macam nak buat mula-mula median? Median macam mana? 100 bahagi dengan 2 dapat berapa? 55. Betul. Okey, so sekarang ni kita nak buat lagi senang, nampak? Okey, ini start daripada nombor berapa ni? Nombor 1 sampai 10. Nak nampak lagi. Kalau tak nampak, kena cuba juga bagi nampak juga. 1 sampai 10. Sini 11 sampai 50. Nak nampak dia punya kedudukan tempat. So 51 sampai 60. 61 sampai 90. 91 sampai 110. Ni kita buat dulu nak bagi nampak dekat mana kedudukan dia kan. So kita dapat median tengah-tengah adalah 55. Dekat mana 55? Kat 150. Ya, kita tunjuk anak panah, kita pakai pen hijau lah. Pen hijau. Macam biasa kita buat, dia tak payah fikir pun sebenarnya. Bulatkan apa? Bulat yang mana satu? 10 dengan 50. Lepas tu kita terus boleh dapat. Lower boundary dia berapa? Median. Patutnya kena hafal dah. 5. Berapa dia punya ni? Tapi dia sama tau. Ingat tau, kalau dia sama, tambah bahagi 2 je. Itu akan jadi 1.5 tambah dengan berapa tadi? Ke atas 55 kan? Betul tak? 55. Cikgu buat 110 bahagi 2. Dapat 55 lah, sama je. So cikgu ambil 55, lagi letak 50 dekat atas, yang ni masuk dalam ni. So 10 bahagi kat bawah. Lepas tu dia punya selang kelas dia berapa? 50. 50. So masuk je, dapat jawapan, dapat markah banyak. Banyak markah dia ni, berapa markah dia? 3 markah. Berapa jawapan dia? Apa dia? Anik? Kenyang ni tu. Tenang? Kenyang. Kenyang? Apa ni? Senyap Okey. tu. Kenapa senyap kat dia orang ni? Yalah, tak apalah, dia orang mengantuk tu. Dia tak jawab lagi lah tu. Saya Dia lambat ikut tadi makan. Tak jawab lagi cikgu. Sorry. apa? Itulah masalah ni. Dia ke cuti hari ni? Tak ada istilah Siap, cuti. Okey. Apa, siapkan je nanti. Lepas ni, lepas ni dah tak ada kelas dah. Belajar sendirilah ya. Jumpa nanti 13 hari Cikgu bulan. sabar bila ikut? Cikgu beli sabar bila? Satu. Oh. Satu, kita jumpa 13 nanti. Paper MX cikgu jaga nanti. Kita jumpa 13 hari bulan 1. InsyaAllah. Doakan kita sama. Okey. Saya cikgu. Sekarang kita jawab lagi 3. Yang ni topik vektor. Siapa di sini? Okey, vektor kita isi dulu apa yang kita ada dekat sini. AB sama dengan 20. Lagi AE sama dengan 8Y. 8Y. DC sama dengan mana DC? DC ya. 25 X. 24Y. AE sama dengan 1. Mana 1? AE ni 1. AD sama dengan 4. 4. AD sama dengan 4. So this one 3 lah. Betul? 3. Ya. Okey, 1 8. Kalau 3 berapa? 24. Ya, 24. Ini kena laju sikit. So EF sama dengan 3. Mana EF? EF 3. Cikgu bulatkan jadi ni sebab dia ratio. EC berapa? EC 5. SC 2. So 2. Betul? Betul. Okey, sekarang apa lagi? Express in term. Okey, kita buat BD dulu. BD berapa? BD tak payah. Apa tu tengok je, tulis terus je. Tapi kena hati-hati lah, takut salah kan. Confident kan jadi salah. 20X. Negatif 20X, kita boleh guna jalan ni. Sini, pergi sini kan? Tambah. So, negatif 20X tambah dengan 32Y. Okey, dah dapat satu. Lagi satu bawah ni, EC. EC nak ikut mana? 4Y. Ikut pada ni. 4X. EC pergi atas, pergi sini. 25X. 25X. Ya, dapat 25X.
dah tolak kan 24 dengan sini dah tolak, tinggal 25 lah. Sini akan tolak sini, jadi 25 nanti. So okay, dah settle tu soalan A dah settle. Show the point BFD is collinear. Okay, BFD mana line dia, kita padam sini. Cikgu buat satu line dekat sini, BFD. Macam mana nak tunjuk collinear, kita boleh ambil je mana-mana. Ada orang nak pakai, dia tak kisah janji kita guna combination 3 huruf ni. Tapi kita kalau cikgu akan ambil yang senang sikit lah. BD. Cikgu ambil yang ada kaitan dekat atas ni. Cikgu suka macam tu. So cikgu buat BD dengan cikgu buat lambda. Apa lagi satu? FD. Yes. Okay, cikgu buat FD. Boleh tau, mana-mana pun boleh, tak kisah pun. Jawapan memang ni berbeza-beza. Nanti ada jawapan lain kalau dia buat nombor huruf lain lah. Okay, kita buat BD sama dengan berapa? Kalau boleh, ambil yang dah ada information dekat sini. Senang, kita tak payah nak fikir-fikir dah. So ini cikgu masukkan, cikgu suka pakai vektor punya kaedah, 32 dekat bawah. Lambda, FD berapa? Ada FD ke kat sini? FD macam mana? Kena lalu FE tambah ED. Okey, sekarang ni nak pergi mana? FE, jangan lalu FE, dia jadi lambat nanti. Sebab kalau boleh dapat, tak sama je lah, tak kisah pun. Cikgu nak ikut jalan sini. Sebab nanti cikgu boleh ambil isi ni direct sahaja. Faham tak? Tapi boleh lah sebab dia 25Y, 25X je pun tak ada masalah. So cikgu dapat berapa nanti? Dapat berapa? 2/5 isi, betul? 2/5 isi tambah dengan negatif 25X tambah 24Y. Isi tadi kita boleh ambil terus daripada sini. Cikgu buat macam tu, kita akan dapat jawapan 10X 10X tolak 25 tambah 24Y. Itulah sekali dapat 15X tambah 24Y. Ini boleh kira. Boleh masukkan dia dapat jawapan. Cikgu masukkan ini atas 15, negatif 15, bawah 24. Tak payah kira dua-dua, cukup satu pun cukup yang ni. So kita ambil je yang satu, nak yang mana satu boleh kira sebab jawapan dia tak sama juga nanti. Sebab lambda dia sama. Cikgu ambil yang atas lah, negatif 20 sama dengan negatif 15 lambda, bahagikan dapat jawapan lambda berapa ni? 4/3, betul? So 4/3, Kurocho adalah collinear, so kita masukkan je dalam ni. BD sama dengan 4/3 FD. Dia jawapan berbeza tau, ada orang nak buat lain, dia akan dapat jawapan lain. Contoh lah kita ambil sini, ada orang tak nampak kan. So sekarang ni cikgu dapat apa ni? Dapat BD berapa kat sini cikgu dapat? BD cikgu dapat 4. Negatif 4. Ya, 4 ambil ni. Kita ambil FD. FD sama dengan 3 kan? FD sama dengan 3, cikgu dapat. FD sama. Betul tak? FD sama dengan FD sama dengan 3, BD sama dengan 4. So sini satu lah. Betul. Nanti ada orang buat macam ni, dia nak pakai, kau contohlah dia pakai macam ni, dia pakai benda lain. Dia buat BF dengan apa lagi? Betul kan cikgu? Betul kan? BF dengan FD. Dia buat tak kisahlah, dia buat BF FD ke, kita buat tadi apa? BF FD kan? Kita buat lain, BF BD. Contoh macam ni kan. Nanti dia akan dapat dia punya lain lah. BD sama dengan berapa tadi? BD sama dengan 4. BF sama dengan berapa? BF sama dengan 1. Dia akan jadi macam ni. Dia akan dapat macam ni, 1/4. BF sama dengan 1/4 BD. Sebenarnya soalan ni dia banyak jawapan. Terpulanglah pada kamu nak buat yang mana. Jawapannya kalau betul memang akan jadi betul. Okey, ada masalah yang tu? Tak ada masalah. Sekarang ni kita pergi soalan yang ni. X sama dengan 2, ni magnitude X sama dengan 2, ini Y. Dia suruh cari yang ini, BD. So BD berapa? BD tadi kita dapat berapa tadi BD? Oh ni negatif, cikgu salin dulu kat sini. Jawapan ni 20X tambah 32Y. So cikgu masukkan sahaja sebab dia nak magnitude kan? Dia nak magnitude, so kena dia lah. Kena completing the square pula. Apa nama dia ni? Pakai apa ni? Theorem. Cikgu guna apa ni lah. 20, cikgu masukkan dia 2. Cikgu kuasa 2 tambah 32. Y berapa tadi? Y sama dengan 3. Kuasa dengan 2. Nanti kamu akan dapat jawapan. Jawapan dia 104. Okey, yang ni masuk je terus kira macam biasa. Pythagoras theorem. Okey ni. Ramai ke? Berapa orang dah ni masuk? Sekejap saya kira. Ada 15. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni soalan nombor 4. Ini dah biasa jawab ke belum soalan ni? Pernah ikut kita pernah jawab. Ya, soalan ni dia susah tau. Tapi cikgu dah jawab banyak dah soalan ni. Cikgu dah tahu dah macam mana dia jawab.
So macam mana nak jawab? Okey, ini cara dia. Memang soalan dia lebih kurang macam ni je. Dia ubah. Maknanya 3 darab dengan 5 dapat 15 nanti. Dia akan jadi macam tu. Kalau dia letak nombor 10, sini 50, dia akan jadi apa? Akan jadi 150 contoh. Dia akan jadi sama je untuk kita darab nanti. So cara dia sekarang, cikgu buat macam ni lah. Cikgu buat 3X sama dengan W. Boleh? 5Y sama dengan apa? 5Y pun akan sama dengan W juga sebab dia kata sama. Pulanglah kamu nak pakai apa, cikgu akan buat je apa-apa pun yang terlintas di kepala cikgu kan. So Z, cikgu akan samakan dengan W juga. So ingat tak, kalau ini cikgu nak pergi ke sini jadi berapa? Kalau 3 kuasa 2 W, dia akan jadi W 1/2 kan? Ya. Betul. Okay, so ini pun sama konsep dia. So kita akan jadikan dia 3 sama dengan W 1/X. Ini akan jadi 5 W 1/Y. Dia ni 15 W1/Z. Tulis je macam tu. Okay, cara ni apa dia? Yang ini darab dengan yang ini dapat yang ini. Betul? So sekarang tanpa membuang masa kita darab ini, darab dengan ini dapat yang ini. So buat ini. 1/X darab dengan W1/Y dapat berapa? W/Z. So sekarang kita guna konsep indices. Bila dah base sama, kita tambah kan, betul tak? 1/X tambah 1/Y sama dengan, cikgu teruslah keluarkan terus, jadi 1/Z. So ikut soalan dia, dia nak sebutan express Z. Dia nak Z duduk seorang-seorang. So nak buat apa? Cikgu darab ni sebab dia tambah, cikgu samakan denominator, cikgu akan dapat berapa? Y tambah X, XY sama dengan 1/Z. Cikgu naik atas, Z bawah, ni naik atas. So akan jadi Z sama dengan X, Y, Y tambah X. Terbalikkan sahaja. Tu dah dapat jawapan dah. Dia sebenarnya tak susah pun. Kenapa darab ego? Kenapa 1/X? W 1/X darab 1/Y? Dia ni, tengok ni. Tengok yang cikgu kuningkan ni. 3 darab dengan 5 dapat berapa? Dapat 15. Oh. Faham tak? Kita guna combination tu. Kalau kamu nak bahagi pun boleh. 15 bahagi 3 pun boleh juga. Dia tak ada masalah pun. Okay. Kalau kamu buat 15, yang ni kan, kamu ambil ni 15 bahagi dengan 3, sama dengan 5. Sama je. Nanti kamu akan dapat benda yang sama. Bagi darab-darab yang tak sama dengan dia. Tak ada, dia akan bagi sama juga. Dia tak boleh tak bagi tak sama. Memang tak boleh jawab lah kalau macam tu. So kena tengok soalan tu betul-betul. So tak kisahlah cikgu ambil darab. Kamu nak ambil bahagi pun boleh. 15 bahagi 5 pun boleh juga. Sama je jawapan dia nanti. Okay, kita jawab yang ni pula. Log. Kita pecah dulu. Ini log tambah, dia akan jadi apa dah? Tambah, log dah sama dah. Tambah jadi apa? Darab kan? So log 10 darab 2x darab dengan 4x tolak 1 sama dengan 1. So cikgu terus guna antilog 10 kuasa 1 sama dengan 8x kuasa 2 tolak 2x. Okey, ini boleh pakai apa ni? Kuasa 2 kan? So kita boleh pakai kuadratik. Cikgu cantikkan sikit. 8x kuasa 2 tolak 2x tolak 10 sama dengan 0. Dapat jawapan berapa? Ini dah hati-hati ya, jangan tekan kalkulator lagi. Kalau boleh kecilkan dulu. Kecilkan dulu dapat berapa ni? 4x kuasa 2 tolak x tolak 5 kan. Tak apalah, itu kamu kena tahu tunjuk benda ni nanti. So kamu dapat apa nanti? 4x tolak 5 kan, betul ke? So dapat x tambah 1. Kosong, so jawapannya apa? X sama dengan negatif 1, satu lagi apa? X sama dengan 5/4. So satu kena make sure kat sini, conclusion kena betul. Kita tak boleh masuk. Dalam log dia tak boleh tau. Log dia tak boleh bawah ni negatif 1. Dan dia tak boleh juga dekat atas ni negatif. Contoh dia buat negatif 50. Tak boleh. Kamu tekan calculator dia error. Dia error. Dia tak boleh pakai. So kita boleh buang yang ni. So jawapan kita ada satu sahaja, 5/4. Bolehkah? Ni mudah lah ni. So nampak soalan log nanti kena lah semangat sikit untuk buat. Sebab 1 sampai 6 ni lah yang sebenarnya dia menyuntik semangat ni untuk menjawab yang lain. Okay, kertas 1 dengan kertas 2, mana satu yang kena skor banyak? Kertas 2. Kertas 2. Tak payah fikir kertas 1 sebenarnya. Kertas 1 tak payah fikir. Kertas 1 susah. Ya, kertas 1 akan jadi susah. Tapi kertas 2 pun susah juga sebenarnya kalau dia bagi kebat.
Kita dua banyak basic. Okay, bagus. Kita dah dengar daripada Pertama-tama apa? soalan Budak 4 flat. Ya Allah. Okay, kita jawab nombor 5. Trigo. Diagram. Trigo senang je. Diagram 4 shows the plan of garden PCQ and semicircle is a semicircle with center O. Okay, center O has a radius 8. So dia masukkan radius dia 8. 8 sini. Ada lagi ke 8, sini 8, sini 8 lah, P sampai O 8. So kita tulis yang mana boleh tulis dulu. RAQ mana? RAQ adalah satu lagi segitiga, sektor segitiga pula. Sektor A radius 14. So daripada sini sampai sini 14. So AO berapa? 6. Betul. Sini pun 14 juga. Tak apa, kita buat, nanti kita tengok macam mana nak tolak. Dia kata sector 0 is a lawn, rumput. The shaded region is flower. So ini shaded region, flower. Yang lain tu apa? COQ mana? COQ ni dia rumput. Okey, ingatlah ni warna merah juga buat rumput. Ni rumput ni hijau lah. Ni rumput. Ni bunga warna merah lah. Aisyah suka bunga ros kan? Okay. Allah. Apa yang nak kena fence ni, dia kata flower bed. So yang warna merah ni nak kena fence, dia nak letak apa? Tak pagar kan? Tak pagar. So it's given that AC mana AC sama dengan 8 juga. So kita masuk sini AC sama 8. So dapat berapa kat sini hujung? 6. So kita boleh padamkan yang 14 ni. Yang menyusahkan kita ni. COQ berapa? COQ 1.95. Kalau masukkan semua apa yang ada. So dia suruh pakai 3.142. Lepas tu kita jawab soalan. The area of lawn. Lawn yang mana? Rumput. Rumput macam mana area? Formula 1/2 R squared theta. R squared theta. So R squared theta. Ini area kita nak ambil lawn. Kita ambil warna hijau sikit kan lawn. Okay dah. So 1/2 berapa? 1/2 dia punya radius berapa? 8 kan? Theta dia berapa? 1.956. Itu sahaja ke? Ya, itu sahaja kan? Jawapan berapa? 62.59. Memang soalan ni memang direct saja. Ya, Dua markah saja. So sekarang ni the length in meter of fence required for fencing the flower bed. So kita nak kena cari dia punya ni. Apa ni? Diameter kan? Diameter. So kita tengok sini diameter berapa? So nak tambah dengan berapa ni? Kita ambil yang boleh kira dulu. 6. 6 dah tahu kan? Cikgu tambah kat belakang lah. 6 ke? Okey. CR apa dia? Cikgu tulis dulu. CR tambah dengan R apa kat sini? RQ kan? RQ tambah dengan CQ. Betul? Itu yang kita nak tambah. CR berapa? Sama dengan 6. RQ. Mana RQ? RQ pakai apa ni? pakai R. S, R, theta. Cikgu masuk je R, theta dekat sini. Boleh? Nanti kita masukkan. CQ berapa? CQ pun pakai R, theta juga. Betul? Ya. CQ pun pakai R, theta juga. Okey, tapi kita tengok. So, 6 tambah RQ punya. Semua fokus pada RQ punya. RQ punya. RQ. R dia berapa? R dia tadi 14 kan? 14. Theta dia berapa? Dekat sini. Yang ni tak tahu, kena cari. Nampak tak? Sebab apa dia bagi sama logik dia? Sebab dia akan jadi sama lah. Maknanya yang ni sampai sini berapa? 180 berapa? Ini kita panggil pi ataupun sekarang dia nak buat 3.142 ni kat bawah ni. So kita ambil 3.142 tolak 1.956 berapa? Dalam kira untuk cikgu? 1.186. 1.186 sini pun sama sebab dia isosceles kan 1.186. So yang ni kita pakai dia punya yang ini 1.186. Jangan salah pula. Okey, yang ni untuk yang mana pula ni? RCQ. CQ cikgu kuningkan CQ nak pakai radius yang mana? 8. Radius dia adalah 8. Theta dia nak masuk yang mana? Ambil 1.956. Jangan terbalik pula so kena tahu benda tu. So jawapan dia akan jadi 38.25. Soalan ni senang sahaja. Tak susah langsung. Markah dia pun sikit lah kalau senang. Berapa sikit markah dia kan? 2 dengan 4. 6 je markah dia. Nombor 5. Soalan nombor 5. Boleh? Itu je kan soalan dia? Cikgu. Langsung.
Okay. Kita pergi soalan yang nombor 6. Okay, diagram 5 shows a straight line. Ini pun nampak macam tak susah sangat. Dia bagi direct je macam biasa kita jawab. So Y sama dengan X tambah 4 tu adalah yang ini garis lurus. Memang garis lurus lah sebab tak ada kuasa 2. Dia kuasa 1 je akan jadi garis lurus. Dan satu lagi curve ni. Okay, relax. Kita tengok jawab soalan. Find the value of K. K Allah, senangnya kan. Nampak sangat. So kena buat samakan dia punya equation. Sebab nak tengok kat mana intersecting. Dia akan dapat 2 tau. Kita ambil yang kat sini lah yang logik. So sekarang ni cikgu buat yang A, ni dia punya jawapan, cikgu buat X tolak 2, kuasa 2 sama dengan X tambah 4. X kuasa 2 tolak 4. X tambah 4, X tambah 4. So akan jadi berapa nanti ni? X kuasa 2 tolak 5. X sama dengan kosong. X cikgu pecahkan jadi X tolak 5 sama dengan kosong. So jawapan dia X sama dengan kosong dan X sama dengan 5. So jangan ambil kosong, yang kosong tu bermaksud dekat sini lah. So kita ambil 5. So K sama dengan 5. Ni boleh pangkah jangan ambil yang ni, pangkah. So kita ambil yang ni. K sama dengan sini juga. Boleh buat conclusion macam ni. Okay. The area of shaded P. Shaded P. Yang mana shaded P dia nak area. Kalau kita integrate yang ini, kita akan dapat yang mana? Yang Q. Bukan Q. Kita akan dapat semua dekat bawah ni. Lepas tu tolak yang bawah ke? Oh, okey. So kita akan dapat yang tu. So sekarang ni kita nampak ada trapezium dekat sini. So kita tolak lah trapezium. Ini betul ke trapezium? Okey, tolak dengan kita punya ni tadi. Kita kena integrate. Boleh faham tak tu? Tak faham? Faham? Senang kot? Tak sah. So sekarang ni kita ambil trapezium. Kita ambil panjang ni dulu berapa? Bawah berapa? Sampai K tadi berapa? 5 kan? Tinggi dia berapa ni? Tak tahu ke? Ya. Kita kira lah, kalau tak tahu kena masukkan. Sini K kita masukkan dalam ni, dia akan jadi 9. Betul 9? 5 tambah 4, 9. Kita dapat tinggi dia 9 nanti. So sini tinggi dia berapa? Kita masukkan kosong. Betul tak? Kita punya jawapan jadi kosong. Masukkan kosong akan jadi 4. Sebab kita nak buat trapezium, kita kena tahu formula itu dulu. Okay, sekarang cikgu buat formula trapezium 1/2. Apa tambah apa ni? 9 tambah 4. 9 tambah 4 darab dengan 5. Tolak dengan integrate yang mana satu? Integrate yang ni. Kita kat sebelah bawah kan. So cikgu integrate sampai kosong sampai berapa ni? Sampai 5. Sampai 5 masuk je dalam tu. X tolak 2 kuasa 2. Ni kalau nak pakai kalkulator pun dipersilakan. Tapi kena tunjuk jalan kerja kat situ. Nak pakai kalkulator pun kena agak-agak juga. So yang ni cikgu dapat 65/2 tolak dengan 35/3. Nanti cikgu akan dapat jawapan 125/6. Cikgu kalau jawab, cikgu tukang kalkulator je. Tapi kalau kamu nak buat dalam exam, kena bagi jalan kerja yang elok-elok. Maknanya kena integrate lah dulu. Tak pun kena kembang dulu baru integrate. Tak kisahlah. Nanti tapi kita boleh cek jawapan daripada kita punya kalkulator juga sebenarnya. Tengok kita dapat betul ke tak. Ada lagi ke soalan nombor 6 ni? Allah dah habis. Maknanya 1 sampai 6 dia ni memang boleh lah. Cuma nombor 1 je kot yang nampak macam kena berfikir sikit. Yang lain tu nampak macam memang direct. Tak ada masalah. Boleh nombor 6 ada masalah? Boleh. Ada. Kita nak tengok apa yang kat sini. Atira Insyira, Hifzul, Ahmad Idraki. Dia Ahmad Idraki ni kadang macam Cip Small. Sekejap ada, sekejap tak ada. Atira Syazwana. Lagi siapa lagi ni? Tak nampak lah. Dia ada. Hidayah ada, Atira. Mana si, siapa nama dia tu? Adila ni, ya Allah. Baru dia ingat cuti kot ni. Dia sibuk, ada syuting kot kan, artis kan. Okey, ini soalan. Kita pergi soalan nombor 7 yang mana kita boleh buat, kita buat. Okey, ini nampak macam okey. Ini soalan apa kita nampak kat sini? Ini nanti kalau nak buat dalam exam, satu kena tahu dia topik apa, baru senang untuk kita tengok. Probability. Ya, jadi probability, kita kecilkan lagi, sebenarnya dia adalah binomial. Boleh, binomial. Sebab nombor 2 dia cerita pasal apa ni tak ada? Dekat sini akan jadi normal kan. Nampak tak? Soalan dia normal dekat bawah. Atas dia ni confirm binomial. Binomial ni yang NCR tu lah, yang ada PQ. Kalau nak pakai formula pun boleh. Mu sama dengan NP ataupun standard deviation sama dengan berapa? NPQ NPQ square root. So ingat yang tu je, kamu boleh jawab je lah, jangan risau. So dia kata kalau ingat cikgu punya cara macam mana? N, R, P, Q. Yang ni.
Cuba jawab sebab dia dah bagi dah semuanya rasanya ni. 1 out of 3. 1/3 daripada student surf internet every day. So yang surf internet every day adalah 1/3. Cikgu terus masuk sini dulu. Yang ni adalah surf internet every day, yang ni tak. Okay, dia kata 5 students selected. Bermaksud dia punya apa nama dia? Punya data dia ada 5 orang lah. Maksudnya macam tu. Kita masuk di situ. Find the probability that 2 or more. 2 or more bermaksud PX Lagi besar sama dengan lebih besar atau sama Lagi dengan besar. So yang ni boleh pecah kepada banyak orang nak buat kan. Sama ada dia ada pilihan dia nak buat 2, 3, 4, 5 ke ataupun 1 tolak dengan kosong ataupun 1. Boleh kan? Faham tak tu? Dia orang yang gigih tu dia terus buat 2, 3, 4, 5. Cikgu tak segigih itulah. Cikgu ambil 1 tolak dengan selain daripada 2, 3, 4, 5. So tolak dengan PX dengan kosong, tolak lagi dengan PX sama dengan 1. 2 boleh 2. 2 tak boleh. So boleh masukkan je lah kamu kira sendiri. Ya. Cikgu masukkan jap. 2, 3 tolak. Cikgu buat dulu 5 C 1, 3, 2, 3. Sini berapa ni? Ni 0, 0, 5. Yang ni 1, 1, 4. Nanti tekan kalkulator. Dapat jawapan berapa? 0.539. Laju Ya, ni. 1.39. Yang ni kena tekan elok-elok lah. Kadang tekan sinter error kan. So salah tekan tu. Kalau boleh buat kurungan untuk semua sekali pun boleh, tak ada masalah. Ini tak salah lah. Okay, if a sample 57 student is selected randomly from the college, calculate the mean. Ingat tu, yang ni bila disebut macam ni sebenarnya dia tak ada kaitan dengan sini dah. Dia sebenarnya ada kaitan dengan yang sini atas ni. Sebab tu cikgu cakap betapa pentingnya kalau kita jawab soalan kena tahu dia topik apa. Sebab cikgu dapat tak tengok ramai orang dia blur nak start tang mana je dulu. So kena tengok betul-betul. So janganlah kita pergi start dengan normal pula sebab kita tahu dia adalah binomial. Kita dah gatal nak cari Z score lah, X score lah kan. So jangan. So ini sebenarnya topik binomial, bawah dia ni baru dia tanya nanti. Normal. So kita nak buat apa ni? N dia sama dengan berapa? 57. 57. Nanti kita masuk dengan ni. Dia nak apa? Soalan dia nak mean and standard deviation. Boleh masuk je lah. Mean tak tahu. N berapa tadi? 57. Yang P, yang surf internet berapa? 1/3. Dapat jawapan. Jawapan tu berapa? Berapa? Mean sama dengan? 19. 19. So satu lagi standard deviation kita pakai yang ni lah. Pakai yang sebelah ni. Dapat berapa? Sekejap. NP. So standard deviation sama dengan 57 darab 1/3 darab dengan 2/3. Betul? Tolong tekan ni. Tolong tekan kalkulator untuk cikgu. 4, 12, 2/3. Dalam perpuluhan. Tak cuba kosong lagi. Punca cepat-cepat. Dapat 3.559. Berapa? 3.559. Betul ke ni? Siapa kira lagi? Mana ni? Tolong double confirm. 3.559. Betul semua? 3.559. Okey, 3.559. Okey, dah settle yang tu. Kita pergi kepada bawah. Yang ni memang normal. Kena tengok betul-betul. Beside that, another study about the grade point. Ni soalan lain tau. Tak ada kena-mengena dengan tadi tu. Grade point average of the student first semester examination in being carried out. The study shows that the grade point average of student is in the college has a normal distribution with a mean dia adalah 3.672. Lagi, dia satu lagi variant dia sama dengan yang ini. So macam nak buat ni? If a student selected random from the college, find the probability that student has a grade point average more than 3.75. So benda ni adalah apa sebenarnya? 3.75 ni adalah X ke ataupun Z score? Z score. Z. Z score ke X score? X. Z. X score. Kena tentukan tu betul-betul. Salah. Kalau salah yang tu habis. X. X score. Sebenarnya X kita sekarang adalah dia punya pointer lah. So X kita akan dapat nombor 1. Dia nak dapat more than kan? More than maksud dia berapa? Probability X greater 3.75. Ini yang paling penting sekali. Yang bawah tu kamu boleh dapat ke? Kalau dah dapat kan? Kita tukar kepada Z score. 3.75. Mean berapa tadi?
tolak 3.672 bahagi dengan ini variance je, jangan tersalah. Kita nak standard deviation kena puncakan. Berapa puncakan, dapat jawapan berapa punca? 0.52. 0.52. 52. Kita ikut Anik lah. Okay, so dapat berapa dia punya Z? Sekejap. Z greater than 0.15. Kan? 15 kan? Betul. Betul kan? So bermaksud dia punya normal dia macam ni. 0.15 dekat mana? Dekat belah kanan. So dia kata lebih bermaksud dia ke kanan lah. Maksudnya macam tu. So sini adalah 0.15. Okey, soalan apa ni? Itu saja korang. So kita kena cari lah dalam table. Nak tekan calculator pun boleh. Kita nak cari 0.15 adalah z-score. Tengok dalam table, dapat probability dekat atas ni. Probability dia berapa? 0.44. 1. je. Kau sampai. Lah. Tapi lebih kurang sebab ada orang tekan kalkulator, dia jawapan dia lain sikit. Ada orang kira dia akan lari sikit. So tak ada masalah yang tu. Apa yang gaduh-gaduh yang tu memang boleh dapat juga jawapan. Dan dia ada 4 ni, okey lah, tak ada masalah pun. Okay, find the percentage for the numbers of students with the grade point average 3.0, 3.75. So yang ni pun sama juga, dia belum z-score lagi, dia baru x-score. Kita kena tentukan. Contohnya z-score, x-score ni selalu macam berat kan, kg, apa lagi, markah. Yang ni kita cerita pasal apa ni? Cerita pasal pointer. PNG kamu lah, pointer. So kita boleh buat x 3.0, dia nak sampai berapa? 3.75. 3.75. Nampak tu, Aisyah tak pandang pun sebab dia bukan dalam ni pun, dia 3.99. Sebab dia tak nak jawab tu. Okey, kita selesaikan yang ni. Nanti kamu masukkan jadi z-score. Dapat apa? 3.0. Tolakkan berapa tadi? 3.672 bahagi dengan berapa ni cakap tadi? 0.52 So ini akan jadi z-score 3.75 tolak 3.672. Oh ni sama juga 0.15 kan sebelah ni. So akan dapat P berapa sebelah sini? Negatif 1.292 Z sebelah sini sama macam atas tadi 0.15. So bolehlah cari sendiri yang tu. Okay, kalau kita lukis gambar ni, loceng ni kat mana tempat dia? Sini adalah negatif 1.292 sebab ni adalah z-score kena tulis kat bawah. 0.15 tadi kita dah tahu dah. 0.15 kat sini. Soalan dia nak dekat mana? Di bahagian tengah. So sini tadi kita dah dapat berapa? 0.4404. Dekat sini berapa? 0.0981. So nanti kamu tolakkan dengan 1, insya-Allah dapat kat dalam ni. Dalam ni sama dengan berapa? 0.4615. Soalan ni nak tanya tu ke? Soalan ni nak cari percentage. So kita darabkan dengan 146.15%. Tengok soalan dia, sebab soalan dia nak percentage, kena baca balik soalan. Kalau jawab macam ni saja kurang 1 markah lah, ni ada 6 markah. Kalau jawab macam tu saja dapat 5 markah, memang kurang. Sebab jawapan percentage tu memang ada 1 markah juga di bahagian hujung sekali. Boleh, ini nampak simple, memang direct, tak ada masalah pun. Okey, ada yang dah penat? Belum penat lagi? Boleh ke? Boleh lagi, kita sambung. Okey, yang ni cikgu tak tunjuk banyak. Cikgu tunjuk first kali nak jawab soalan ni kena tukarkan dulu. Boleh, cikgu ambil T tambah 8. Ini dia punya equation, cikgu dah nampak, cikgu tak nak baca pun. Nanti kita buang masa membaca je. So dalam exam kena bijak lah juga. Kalau yang benda tak payah baca, tak payahlah baca. Aku salah pula kan. Tapi akhirnya okey lah tu. Kita payah baca lah, kita tahu dah soalan ni nak apa. Semua soalan sama. Tapi kita nak tengok apa? Tengok dia punya soalan bawah ni, apa lawan apa. Dia nak log T tambah 8 dengan X. So T tambah 8 dah ada kat sini. So bermaksud kita cuma tambah log sahaja. Log apa? Log 10 kan? Log 10 T tambah 8. Sini darab kita pecahkan log 10 T tambah X, kita buat di depan log N 10. Macam ni cikgu cantikkan lagi log 10 T tambah 8. Kita bawa ni pergi sini, tengah jadi X kat belakang, kita buat kurungan kat sini. Cikgu nak ikut YMX plus C betul-betul punya. So cikgu kena tukarlah bagi tengok jadi betul juga. Dia tak kisah pun, biar macam tu pun dapat markah dah sebenarnya. So kita nak bagi nampak juga. So lepas tu kita boleh buat apa? Kita tentukan gradient. Gradient yang mana? Yang ni M, ini adalah M. Mana C dia? C adalah yang ini. Log 10K. Okay, terus tulis log 10 N sama dengan M. Satu lagi log
10K sama dengan K. Nanti lama lukis lah sendiri yang punya okey. Ni tolong lukis ya, cikgu memang tak payah lukis pun. Kamu as a student kena jawab sampai habis sebab takut nanti dalam exam kamu blur sebab kamu tak biasa buat. So kalau ada kertas graf tu tolong buat, kira balik sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita salah nak kira kalkulator kita boleh salah. So cikgu cadangkan untuk kamu kena biasakan, jangan jawab macam cikgu memang takkan buat lah kan, banyak lagi kerja lain nak buat kan. So cikgu takkan buat, so cikgu kamu kena buat, ambil kertas graf, tolong lukis elok sebab basic tu penting. Kalau kamu salah penting juga. Okey. Okay. 8 kamu lukis sendiri, cari gradient dah tahu kan. Ingat, gradient jangan cari yang tak kena dekat dia, jangan fikir kat titik je, bukan tak dekat titik. Dia di atas garisan best fit kamu. Ambil dia dekat mana-mana tapi di atas garisan. Okey, lagi ni dah settle, tak nak jawab dah. Okey, kita pergi soalan last, nombor 9. Ini boleh jawab ke? Kita jawab Nampak sampai sini. susah tapi dia senang je kot. Sebab soalan ni memang dah jadi soalan favourite dia kan. So yang ni nak pakai apa? Formula kan? Kita pakai formula additional. Kalau kita ambil sebelah sini, boleh tukar jadi apa ni? Sign over cos. Sin over cos. Okey, kita fikir tu je, dua benda ni je. Kita cubalah, nanti kita cuba. Yang itu tak buat lah. Maknanya kita ada satu benda dekat sini yang kita boleh pecahkan, yang atas ni. Sekarang cikgu pecahkan dekat atas, formula dia macam mana nanti jadi, panjang sikit formula dia kan, kita tulis kat sebelah. Tengok ya, formula additional. Additional berapa? Dia akan jadi cikgu salin je, sin x cos y tolak cos x sin y. Kamu tukar sendiri, tambah dengan sin x cos y Cos kali cos x sin y. Bahagi dengan bawah tadi berapa? 2 cos x cos y. Okey, jangan takut dah macam ni. Cuba buat. Cari sikit apa persamaan dekat sini. Itu yang penting sekali. Yang ini sama dengan yang mana ni? Sama dengan sini. Boleh nampak tak? Nampak. Dapat Dia akan jadi dua lah. Kita bayangkan ada orang dia pening kan tu kan. Kalau kamu tak tahu, kamu kena assume lah that as sin x cos y sama dengan m. Contoh, ada dua term kat sini, ramai orang takut nak tambahkan dia. Memang tak mentambah kata dia. So sebenarnya jadi 2 sin x cos y. Y. Dan satu lagi akan hilang. Hilang. So maknanya senang je lah soalan dia. Dah siap dah kot? Ke belum siap lagi? Ini boleh hilang. 2 boleh hilang. So sin over cos saja yang tinggal. Then X. Wah, Tak, sebenarnya tadi kita dah minta tolong sebelah sin over cos. So memang boleh dapat jawapan. Lepas sin over cos akan jadi tan x. Senang tu cikgu. Ha? Senang tu cikgu buat. Itulah dia cakap. Sebab kita kena rasa soalan tu senang dulu, baru kita boleh jawab. Kalau kita rasa soalan tu susah, dia akan jadi susah. Okey, dia suruh sketch graph. Ini lain macam sikit. Sebab dia dah terbalikkan dia punya y ni kan. So tak apa, kita kena readjust balik. Kita nak in term of y sendiri seorang-seorang duduk. So akan jadi berapa? Y sama dengan, ini pi bawah, ini pi atas, akan jadi 1 over cos x. Cos dia macam tu tau, English. Dia salah tulis lagi tu. So, dia ada benda ni. Betul ke ni? Betul? okey. Betul lah. So kita nak lukis chord, cikgu tak nak dalam chord sebab kita tak belajar graph chord pun. Tapi kalau kamu masuk calculus nanti, kamu akan belajar graph chord macam mana. So sekarang kita tak belajar lagi. So dia memang ada cara nak senang terus graph chord, memang ada. So akan jadi ini. Kenapa gelap? Siapa geletik Aisyah tu? So ini akan jadi, Cikgu adik saya ni cikgu, sorry. okey, ni salah kat adik dah. So akan jadi tan pergi atas akan jadi, sebenarnya dia graph tangent saja. So ingat nak lukis macam mana, dia suruh lukis daripada 0 sampai pi. Ini cikgu tulislah sini. Ni tangent x. Kena ada ni modulus sama dengan y. Dia suruh lukis daripada 0 sampai pi. Boleh tengok ini? Okey, macam mana buat mula-mula? 2 darab 2. Mana ada 2? 2 darab 2. Ni depan ni berapa? 1 darab berapa ni? Darab 2 darab 2. 1. Darab 1. Yang ni. 1 1. darab 1 darab 2. Dapat 2. So tak payahlah tulis banyak-banyak. Cikgu buat 2 saja. Macam nombor 2 ni cikgu buat pi. Tolong tengoklah, kalau rasa boleh buat, boleh lah mana-mana lah. Tak kisah. Jadi kalau yang soalan ni kamu buat sampai 2 pi pun dia tak ada masalah. Jangan buat kurang saja. Tapi baik kita bagi apa yang dia nak kan. Kita ni bagi lebih dia kan. So sekarang ni kita ingat graph tangent kita macam mana? Macam ni. Macam ni graph tangent? Yang ni naik atas betul? Betul. Satu lagi, mana? Sini akan turun bawah macam ni.
Tapi Ya. kita kena positifkan semua ke atas. So jawapan dia akan naik ke atas. Dia terus buat pun tak apa. Oh. Allah. Macam tak betul pula kan. Sebab dia tak sama panjang. Tak apalah, kita bagi pada peserta Cikgu, cantik. cikgu. Nampak dia tak cantik? Macam ni. Alamak, mana? Sinilah pi. Pi dia kena sama macam ni. So dia akan naik macam ni nanti. Lebih kurang lah. Dia akan mendekati 90 darjah ni. 90 degree. Okey, dah siap yang tu. Itu saja dia nak Dia tak nak apa-apa pun. So jangan pening-pening lah. So senang saja soalan dia. So yang ni, okey. So kita punya y sama dengan apa ni tadi? Kita boleh juga samakan dia dengan y sama dengan sin over cos. Boleh? Cos x. Okey, ni cikgu tukar benda yang sama sebab soalan bawah ni ada sin over cos juga. Kesalahan soalan ni dia tak ada modulus kat sini. Untuk English dia, bahasa Melayu dia ada. Nampak? So yang bahasa Melayu ni betul, dia kena ada modulus. Kalau tak ada modulus memang dah stuck kat situ je. Sebab kita cuma ada yang modulus saja. So cikgu masukkan dia jadi y. So x pi tolak y sama dengan 1. So y sama dengan berapa? Y sama Y dengan x X per over pi tolak 1. Yang ni tolong jangan salah ya. Satu tolak jadi salah kita punya graph straight line ni. Kena betul-betul kena tengok. Yang ni kita bawa pergi sana, ini bawa pergi sana, duduk belakang. Okay, so masukkan apa? Kosong dekat mana? Kita masukkan kosong akan jadi negatif 1. Betul? Setuju? Cikgu congak je. Kamu boleh congak. So akan jadi negatif 1 kat bawah. Satu lagi nak masuk apa? Masuk pi. 1. Pi bahagi pi tolak 1. So akan jadi 1 tolak 1 akan jadi kosong. So kita akan dapat jawapan. Baik. So, tak ada. Apa jadi kena ni? Ada berapa number of solution? Tak ada. Kosong. Ada 1. Satu lah ni. Oh, kat situ Okay. ni. One number of solution. Okay. Rasanya cukup kot yang tu hari ni. Nanti tengok lain dah pukul dah